Jadi muslimin-muslimat sekalian, macam doktor ni kata, dia berubat anak dia lebih kurang dalam 5-6 tahun, pergi serata Malaysia, jumpa macam-macam perawat. Sebab itu dia jadi boleh belajar bab merawat ni. Dia doktor perubatan, dan dia jumpa ramai yang buat khurafat. Dan akhirnya dia kata anak dia pulih dengan usaha dia sendiri. Maksudnya, oh makasih cik. Okay. Jadi dia kata akhirnya dia belajar dengan diri sendiri. Saya nak sebut kadang-kadang muslimin-muslimat kita sakit, kita pergi jumpa dengan perawat-perawat, kita bimbang, kita lebih yakin dengan perawat lebih daripada yakin dengan Allah. Bahkan yang kita bimbang, kita sebut gini, gila jumpa ustaz tu. Saya bukan nak sebut ustaz-ustaz apa ni kan, sebab semua kalau perawat panggil ustaz belaka, padahal kadang bukan ustaz. Pergi jumpa ustaz tu, orang jumpa dia sehat belaka. Lepas tu betulan dia pergi dah sehat. Dah sehat tu hamba, tak ada perubahan pun. Saya dengar waktu lagi hebat, waktu saya pergi jadi seolahnya kefahaman bimbang akidah kita yang memberi sihat tu adalah perawat. Ataupun lepas dah 3 kali jumpa ustaz tak ada perubahan pun, dah jadi saya berubat dengan ustaz. Itu dah berlaku sedikit syirik khafi ya. Sebab kita kena yakin yang memberi kesembuhan Allah. Sebab itu doktor Husaini cerita pengalaman dia di Dewan Bedah. Dia bedah masa perubatan dulu. Dia kata biasa bedah akan hilang lebih kurang 15, contohnya 15, bukan 15 liter, 15 apalah istilah dia. Banyaklah jumlah darah yang akan hilang bila setiap kali buat pembedahan tersebut. Tapi bila dia mula pembedahan mula dengan baca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, dia baca, nurse baca, doktor-doktor semua dia kata kena baca, jumlah kehilangan darah lebih daripada separuh kurang. Kalau tak baca, darah akan hilang sekian, kalau baca sekian. Jadi lepas daripada tu dia belajar, walaupun dia nak bagi obat demam ke obat apa, dia akan nasihatkan pesakit, makcik bukan ubat penyembuh, kena ingat, kena faham, yang menyembuhkan Allah. Ubat ni perantaraan je. Jadi sebelum makan ubat, selawat dulu, bismillah dulu, minta dengan Allah dulu, dan insya-Allah dengan izin Allah makcik sembuh. Ikhtiarnya adalah ubat. Subhanallah. Saya pernah jumpa suami isteri yang jumpa saya, dia kata, Ustazah, kami suami isteri sepanjang nikah boleh kira pergi klinik. Bapa dah sakit? Sakit, ada demam, ada tu. Habis tu buat macam mana? Ikut sunnah Nabi. Bila saya sakit, isteri saya doa ke saya. Bila isteri sakit, saya doa. Dan memang itu adalah sunnah Nabi. Bila isteri sakit, Nabi akan duduk di sebelah, dan Nabi akan bacakan doa-doa syifa. Nabi akan meruqyah isteri Nabi. Nabi akan mendoakan. Kemudian kalau tak sihat juga, barulah ikhtiar kita. Jadi lepas ni mungkin kita boleh cuba. Kalau sekadar sakit lutut, sakit kepala, peganglah lutut tu, bacalah zikir tadi tu, doa tadi tu, meruqyah. Kita tak tahu apa yang mengganggu lutut. Saya pernah tengok depan mata saya, muslimat sekalian, pengalaman saya sendiri. Seorang hamba Allah tak boleh semayang duduk, tak boleh semayang normal, semayang atas kursi. Berapa lama? Bukan sekian, bukan sekejap, dah lama semayang duduk atas kursi. Lepas tu saya masa ni dengan Dr. Husaini ni lah, nanti pakat cari dah doktor ni. Lepas tu doktor ni pun baca Ruqyah Jibril, bacalah doa. Lepas tu doktor kata, sekarang makcik turun pada kursi, cuba makcik rukuk dan sujud sekarang. Lepas tu hamba Allah ni, makcik ni terus rukuk dan cuba sujud, boleh terus. Masa tu juga untuk kali pertama nangis, saya pun nangis tengok. Sebab makcik ni kata dah lama tak boleh lipat lutut, pergi berubat sana sini dan sebagainya. Lepas tu doktor kata, Ustazah, kita ada Allah yang maha kuasa, Allah yang salam, tapi umat Islam, orang kita kurang berdoa dengan Allah. Mereka tak yakin dengan kuasa doa. Jadi tugas saya ni bukannya saya berubat, saya handadak. Saya lebih tanam kepada keyakinan. Sebab tu bila jumpa dia ajar zikir, dia ajar suruh buat sendiri, berubat sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ia sebenarnya merupakan sunnah Nabi SAW. Aisyah cerita apabila adik isteri yang sakit, Nabi akan bacakan doa pada tangan, dan Nabi akan menyapukan tangannya kepada tubuh di bahagian mana yang sakit.
Dan ketika Nabi pun dah sakit, Aisyah cerita, aku akan mengambil tangan Nabi, lalu aku membaca dan aku akan menggunakan tangan Nabi itu untuk menyapu bahagian yang sakit, kerana sesungguhnya tangan Nabi lebih berkat. Jadi kalau cucu kita, orang tua dulu kan, kalau jatuh, dia pun panggil, dia pun buat baca selawat je padanya, Allahumma salli ala, lepas tu sapu, dah hilang dah, boleh berlari lalu budak tu. Padahal sebenarnya bukan tegur sangat, tapi nak kata orang dulu, dia punya amalan tu mesti apa-apa mari baca, buat-buat baca. Padahal ni bismillah je kot, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke. Lepas tu sapu lah tempat jatuh, sapu malak dah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita ni kadang-kadang demam, bukanlah demam yang teruk, janganlah pula gitu. Tetapi maksudnya peringkat awal berdoa dulu. Doktor ni pesan, kalau kita sakit ke apa, berdoa dulu. Yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tahu masa dah habis. Kita start tadi 9.30, sekarang pukul 11. Sebenarnya dah sejam setengah dah. Boleh dah habis 11.30? Boleh dah? Boleh lah, sikit lagi dah. Okey, cuba kita tengok. Nabi ajak bersembang awal pagi. Nanti balik sendiri tengok. Kita dah baca, semua ada hadis-hadis. Semua ada riwayat yang sahih. Aisyah cerita apabila Nabi bangun awal pagi, lalu setelah Nabi solat, jika aku bangun, Nabi akan ajakku berbual-bual. Jika aku tidur, Nabi akan berbaring di sebelahku. Jadi di antara sunnah Nabi adalah Nabi suka berbual mesra. Jadi kita ni muslimat sekalian, suka tak bual dengan tok lelaki? Suka. Jadi kena buat tabiat tu, dan janganlah pula bila tok lelaki ajak buat, baik saya ngaji Quran daripada layang awak cakap kosong, bosan, benda tula je. Suami ajak pergi minum, pergi makan sidagar, tato, mari makan sidagar, buang masa lah awak ni makan sidagar, dah lah beratur panjang, berapa masa dah. Kalau baca Quran habis sejuzuk, awak tahu tak? Oh sedap je bidah. Sedangkan meluangkan masa dengan suami itu sebenarnya diberi pahala, bukan kosong. Di sana ada hadis Nabi, bab kita baca Quran, zikir tu iyalah, tapi jangan kita buat, sebab dua-dua ibadah. Jangan kita tolak satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jangan pelekeh ibadah kita layang. Cakap dengan suami, dengan ibadah ni tu pun ibadah juga. Suami ajak buat, saya nak istighfar ni, nak cukup 1,000 ni, awak berapa kali hari ni? Oh sedap dia tanya. Tengok dia tadi duk tengok telefon dia, saya nak sikit lagi 1,000 ni. Buat-buat lepas tu lah, istighfar dulu. Oh kamai. Na'udzubillah min zalik. Kok kita tak dapat apa-apa pahala, dia pula boleh pahala sabar kena bidah ke kita. Kan na'udzubillah min zalik, bertukar pahala masa tu. Kok kita dapat dosa sebab duk riak dengan istighfar. Kan duduk rasa ujuk pula, kagum dengan diri sendiri. Jadi Masya Allah, Aisyah cerita Rasulullah ajak berbual. Dan Aisyah pernah cerita muslimat, dalam buku ni ke dalam buku ni, satu hari aku berbual dengan wanita-wanita tentang 13 orang ke 11 orang. Aisyah ni duk kumpul dengan kawan-kawan saya bual, macam kita lah bual mengamak. Setiap isteri, setiap perempuan tu cerita tentang suami masing-masing. Bukan cerita buat buruk lah, yang ni cerita suami dia ni. Balik ke rumah, lalu aku bercerita kepada Rasulullah setiap ketiga-13 cerita tu, dan Rasulullah mendengar daripada awal sampai ke akhir. Agak-agak kalau kita nak cerita ke suami kita lah, bang tadi kumpul 13 orang, cerita pertama kawan saya ni, cerita kedua, agak-agak cerita ke berapa suami kita lari dah. Kedua tu Allah lah panjang tak cerita, rekas sudah lah. Atau apa, maksudnya mungkin suami ni tak layak. Aisyah kata sebenarnya aku bukan nak bercerita terangan, tetapi nak menceritakan betapa Rasulullah ini pendengar yang baik dan layang isteri ni kalau nak cakap layang. Dan penghujungnya Rasul buat kesimpulan, wahai Aisyah, aku denganmu umpama seperti suami A, suami B, suami C, gitulah. Nabi ada pilih beberapa orang suami dalam cerita tu, nak bagi tahu Rasul ni sangat sayang ke Aisyah. Sebab Aisyah cerita suami si sekian,
Suami dia sayang sangat dia akan beri sekian-sekian. Suami ni pula sayang sangat dia buat gini-gini. Jadi Rasulullah petik berapa orang nama suami, nak bagi tahu sayangnya aku kepadamu. Umpama suami ni nak kata Rasulullah bukan buat-buat dengar, Rasulullah betul-betul dengar. Kalau kita kadang kau dah panjang sangat cerita, mata kelahir lah. Kan kalau kawan cerita panjang pun kita susah hati dah, susah gelisah dah. Tapi nak sebut Rasulullah sunnahnya adalah pendengar yang baik. Dan Aisyah bercerita Rasulullah ketika bercakap mesti pusing seluruh badan, bukan pusing kepala je. Jadi kita balik, bila tok lelaki nak bercakap, kita kena bercakap. Bila suami bercakap, pusing seluruh badan dengan bahu-bahu sekali, bukan kepala je pusing. Itu adalah cara Rasulullah bercakap.